dan hadirin Sayyidul Fadilah Tuan Imam, barisan pegawai Ahli Keluarga Masjid Kampung Siddiq, barisan kepimpinan kampung, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam ini bertemu kita sekali lagi dalam kuliah bulanan kita, sembang-sembang kita berkaitan dengan ilmu faraid ataupun ilmu satu bidang ilmu yang berkaitan tentang untuk membagi harta pusaka, yang biasanya ilmu ini sebenarnya amat hampir dengan kita kerana hal yang berkaitan kematian sentiasa berlaku dalam masyarakat. Itu sebabnya tuan-tuan, kita kena tahu, kita kena faham sikit-sikit lah tuan-tuan ya, berkaitan dengan ilmu. Mudah-mudahan apabila berlaku kematian dalam keluarga kita, insya-Allah kita mampu sekurang-kurangnya tuan-tuan untuk bersama-sama dengan waris-waris kita ya, membahagikan harta pusaka, tahu nak dirujuk ke mana, dan yang paling penting sekali tuan-tuan, hubungan silaturahim di antara ahli waris itu terpelihara. Tak adalah bergaduh ya, bertumbuk ya, anak tikam bapa ya, masuk sekabar. Tuan, ini cerita realiti ni, anak tikam bapa pasal duit kita, pasal duit, sebab pasal bila kita faham tentang berkaitan dengan ilmu ini ya, faham tentang cara-cara pembahagian faraid ini ya, insya-Allah waris-waris ini tak akan pertikaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang suka mempertikaikan tentang pembahagian dalam hukum syarak ni, tuan-tuan, mereka ini merupakan golongan orang yang tidak belajar dan tidak faham fiqhnya tentang berkaitan pembahagian harta pusaka. Itu sebabnya bila ada kuliah-kuliah maghrib, contohnya dekat masjid-masjid, kat surau-surau, tak kira dah subjek apa yang diajar, yang ditawarkan dekat masjid dengan surau, datanglah tuan-tuan menuntut ilmu. Sebab menuntut ilmu tu wajib, jangan sombong tuan-tuan ya. Dengar, ada manfaatnya untuk kemudian hari, insya-Allah tuan-tuan ya. Untung tuan-tuan, macam masjid Serceding, masjid-masjid sekarang ni tuan-tuan, dia bagi kita belajar secara percuma. Kalau tuan-tuan nak tahu dekat luar sana ilmu-ilmu, contoh di faraid ni sendiri, dia ada konsultan tuan-tuan, kena bayar ya, setengah hari. Seorang yang ada tu bayar ada sampai 1,000 tuan-tuan. Kalau pergi jumpa peguam, contoh minta maaf, dia kan peguamnya kalau ada, jumpa peguam nak dapat iman nasihat dia tentang cara-cara nak buat pembahagian, nak pergi pejabat usaha ke, nak pergi amanah raya ke, nak pergi mahkamah syariah ke, nak pergi mahkamah tinggi ke, nak dapat iman nasihat macam itu pun kena bayar, buka file ada ratus-ratus tuan-tuan. Datang masjid Sri Ceding, belajar dengar free of charge, itu pun tak nak dengar dan kita ya, orang kita yang ramai dah ada depan mata. Bila berlaku kematian, baru sibuk cari ustaz, telefon sana, telefon sini, barulah nak tanya telefon Ustaz Anwar Toha, Ustaz Azhar kata macam mana ustaz, siapa yang saya nak hubungi. Masa itulah sibuk, tapi datang masjid sambung tuan-tuan ya. Muka surah 1, masih muka surah 1 muka surah 1. Kita masih lagi berbincang berkaitan dengan surah An-Nisa ayat 11. Hari kita sambung lagi tuan-tuan ya. Kita baru saja bicarakan tentang harta pusaka bahagian anak perempuan kalau ramai, iaitu akan dapat 23. Alah, saya kata nak sentuh. Sambung ayat seterusnya. Dan jika baris 1, 2, 3, 4, 5, 6, baris ke-7 tu. Tengok baris ke-7. Baris ke-7. Dah dapat ya? Dapat. Dan jika apa Allah kata kat situ? Tengok, perhatikan Allah kata. Dan
jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah 1/2, yakni separuh daripada harta itu. Maksudnya apa dia tuan? Allah kata dalam itu, ni Allah kata ya, wahyu daripada Allah SWT, bukannya Nabi yang tetapkan. Ini dalam Al-Quran surah Nisa, Allah yang tetapkan. Ini perlembagaan yang Allah yang tetapkan. Jangan pandai-pandai ubah. Jangan pandai-pandai ubah. Kalau ada ustaz yang ubah, dia ustaz sewel tuan ya. Ya. Pandai-pandai dia ubah. Ya tuan, dia suka-suka je. Allah kata apa? Kalau seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Seorang je, tak ramai. Seorang je anak perempuan tuan. Anak yang paling disayangi anak perempuan tuan, kalau kita orang lelaki. Betul tak ya? Betul. Sayang dengan anak perempuan. Ya. Nak serahkan dekat orang lain kalau kita nak kahwinkan tuan. Ya Allah, rasanya sebab hati tuan ya. Sebab hati. Ya. Tak sama dengan anak lelaki, anak perempuan. Sebab kita nak menyerahkan anak perempuan kita bagi dekat orang. Sedih. Itu sebab kita wak-wak depan kalau ada anak perempuan, janganlah suruh tok kadi nikahkan. Janganlah suruh tok imam nikahkan. Nikah sendiri. Nikahkan sendiri, bukan susah pun. Sebelum nak nikah ada jumpa dengan tok imam, suruh tok imam ajar apa yang ada jumpa. Ya, nanti tok imam ajarlah. Tuan-tuan itu dalam bab nikah. Tapi kalau dalam bab faraid, kalau anak perempuan itu seorang kita tinggalkan, tuan-tuan, dia hanya layak mewarisi 1/2 ataupun separuh sahaja daripada harta kita. Walaupun masa hayat kita sayang sangat dengan dia tuan. Anak perempuan tuan, dalam hukum syara, saya dah kata sebelum ni tuan, dia tidak boleh menghabisi harta pusaka kita. Dia hanya dapat separuh. Allah kata separuh. Wa in kanat wahidatan falahan nis. Ya. Jika seorang, maka dia akan dapat 1/2. Seseorang ni meninggal dunia, tuan-tuan, dia ada seorang saja anak perempuan. Anak. Ini berdasarkan surah An-Nisa tadi yang kita baca ya. Ini saya terjemahkan dalam bentuk rajah biar senang faham. Anak perempuan. Bukan ramai ya, anak perempuan ni seorang. Tak kira lah dia ada isteri, dia ada mak bapak, ada ibu, ada bapa, ada isteri. Isteri ni bukan seorang aku, ada 4 isteri. Tak kisahlah ada 4 isteri, ada mak bapak. Tapi dia ada seorang saja anak perempuan. Anak perempuannya Allah kata dapat 1/2 saja, nisfu. 1/2 sahaja tuan. Bakinya jatuh pada siapa? Bakinya akan jatuh kepada waris-waris lelaki yang paling hampir dengan si mati. Kena cari waris yang paling hampir, waris lelaki yang paling hampir. Tapi dalam kes ni yang paling hampir dengan si mati ialah bapa. Maknanya dia akan menghabiskan. Tapi kalau bapa tak ada, adik, anak, cucu lelaki tak ada, adik beradik lelaki tak ada, paman tak ada, waknya tak ada, datuk saudaranya tak ada, dan semua tak ada waris kedua lelaki, maka akan jatuh pada baitul mal. Ni baitul mal ni yang paling last kali tuan-tuan. Ya. Contohnya ditinggalkan seorang anak perempuan, bakinya 1/2 akan jatuh pada baitul mal. Tapi kalau ada ibu, bapa, isteri, lain pula kiraan dia. Ya tuan-tuan ya, baitul mal ni kadang-kadang dapatnya sikit, dia tak mestinya 1/2. Dalam satu kes macam ni, contohnya kalau ditinggalkan anak perempuan seorang, AP-nya anak perempuan, bukan AP kereta, 1/2. Kemudian kalau dia ada ibu bapa dapat 1/6, kejap lagi kita masuk 1/6. Lepas tu lagi apa? Ada isteri, 4 orang isteri, walaupun ramai, 1/8 je, tak banyak. Ya, dekat sini kira lah tuan. Kalau saya dekat sini 8, 2, 6, 8, 3, 24. Ya, macam mana dah ustaz kira? Jangan tanya, nanti saya ajar. 8, 3, 4, 2, 20, 12. 12 kali 2, 24. 24, 6, 6, 2, 4, 4. 12 tambah 3, 15, 15 tambah 4, 19, 24, 23. Ada bagi satu lagi baitul mal.
Baitul Mal. Sikit je Baitul Mal dapat 1.24. Tak banyak kan ya? Ya. Macam mana saya dapat 24? Saya dah ajar tu kan, tuan-tuan. Ya. 2 dengan 8 tadahul potong terus. 6 dengan 8 tak boleh tadahul, yang kena tawakuf potong paruh. 6 bagi 2 jadi 3, ya. 8 boleh bagi dengan 2, 6 boleh bagi dengan 2, sama kan? Jadi 6 bagi dengan 2, 6 bagi 2 jadi 3, 8 kali 3 24. Nanti dah belajar. Ini panjang lagi, ini baru peringkat permulaan. Ya, betul. Jadi sikit dah betul dapat 1.24. Sabar. Mesti anak perempuan ya. Anak perempuan. Kalau anak angkat boleh tak? Anak angkat. Ni banyak ni anak angkat. Dia berbengkan bapa angkat dia. Anak angkat tak layak dapat datuk saka. Banyak ya dalam kes kat kampung-kampung. Ya. Orang dulu-dulu suka ambil anak angkat. Dia bentikan nama dia. Dia bentikan nama dia. Tak layak dapat saka. Kalaulah anak angkatnya ambil juga haram. Haram. Betul ya? Anak angkat, anak susuan, layak ke tak layak? Anak susuan, dia jaga daripada kecil. Anak susuan ni kalau bersentuh kita batal lah tak semayang ni. Tak batal dia banyak. Tak batal dia banyak anak susuan. Anak perempuan kita ambil baby bawah 2 tahun kecil-kecil lagi, ya. Suruh isteri kita susukan 5 kali kenyang, tuan. Daripada kecil kita belum sampai besar anak susuan, tuan. Sentuh dengan kita orang tak ada masalah. Ya. Ya, dalam pusaka dia mewarisi tak? Agak-agak. Anak susuan. Anak susuan tak layak dapat pusaka. Anak susuan tak layak dapat pusaka. Walaupun bapa ni sayang sangat dengan dia. Ada saya jumpa kes tu. Sayang. Macam anak sendiri lah ustaz. Saya sayang dengan dia, takkan tak dapat pusaka. Tak dapat. Macam mana saya nak buat ni? Hibah. Hibah. Ya. Kalau nak bagi takut nak bagi hibah masih hidup, buat wasiat. Buat wasiat. Sebab wasiat dia telah terlaksana lepas mati. Kalau hibah dilaksana masa hidup. Ingat tempel ni ya. Orang kita ni selalu silap. Nanti kalau bapak mati kebun sawit ya lepas. Dengar istilahnya tu. Dengar istilahnya tu betul. Waktu makan tengah hari contohnya bapak kita, nanti kalau bapak dah tak ada kebun sawit dekat wetan tu contohnya, dekat belakang, dekat ujung sana tu, engkau ambil lah. Meninggal bapaknya petang tu contoh. Dia jaja dekat semua adik-adik, dia kata bapak dah bagi tanah belakang tu pada aku. Betul ke tak betul ayat itu? Ya. Salah tu Pak. Salah tu. Itu cuma pesanan wasiat saja daripada bapak yang sempat bapak sebut masa dia hidup. Dia suruh buat lepas mati. Lepas mati sebenarnya hukumnya ialah faraid. Faraid. Kalau nak laksanakan wasiat arwah bapak tu sebab dibagi pada waris, kena minta dulu konsen ataupun persetujuan daripada waris-waris lain. Andai kata waris-waris lain tak bersetuju, maka wasiatnya terbatal. Tak boleh pakai wasiatnya. Tapi orang kita biasanya Pak, bila ada bapaknya cakap macam tu, itulah yang dipegang. Dia kata bapaknya dah hibahkan pada dia. Salah. Kalau hibah dia bagi terus, kalau dia tak bagi terus dalam keran tak masuk nama pun, sekurang-kurangnya ada bukti yang si penerima tu anak tadi tu dia berlaku, ada korban berlaku di situ. Dia anak tu terima, isteri kita terima, kunci motornya dia pegang, tanahnya tu dia guna, dia bayar cukai, dia buat rumah. Contoh, dia buat rumah tu mesti masa bapaknya hidup. Ini buat rumah adalah bapaknya dah meninggal dunia lama dah. Dia kata bapaknya hibahkan dia. Betul ke tak betul? Pandai-pandai. Banyak tak berlaku dalam masyarakat kita. Aku tak tunjuk dekat kita tinggal. Dekat tunggu kampung lain mana itu. Ya. Dekat
Tapi dia perasan, dia kata dia terima tuan ya. Kalau cukup akadnya 4 rukun tadi tu, dia dah terlaksana. Kemudian korban yang laku, korban ni ialah penerimaan, menguasai harta tu, barulah harta hibah tu terlaksana masa ayat. Tak boleh jadi pusaka walaupun grand motornya tak tukar lagi. Ingat grand motornya tak tukar lagi, grand tanahnya tak tukar lagi, grand kereta tak tukar lagi. Tu kena faham. Saya nak bagi harta dekat anak saya, anak perempuan saya. Sayang sangat dengan anak perempuan, sebab anak perempuan seorang. Kalau tak bagi sekarang, nanti jatuh dekat adik-beradik contohnya. Saya bagi dekat dia, saya bagi geran, saya bagi kunci. Nah, ambil kau. Motor hak bilik saya tu guna, hutang kedai dah habis dah, dekat aseng, dekat banting pun dah habis. Kita bagi pada anak perempuan kita. Sah tak? Sah. Laku ijab kabul rukun yang 4 laku, kemudian korban laku, tak jadi pusaka. Geran belum tukar lagi. Geran tu saya cakap terus terang ya. Geran motor, geran tanah, geran kereta, hal-hal yang berkaitan tasarruf dunia ni tuan-tuan, itu teknikal dia tuan-tuan. Yang penting hukum fiqahnya terlaksana ke tak? Fiqahnya tuan-tuan. Fiqahnya terlaksana ke tak? Kita orang Islam wajib berpegang pada fiqah ni, bukan pada undang-undang yang diwujudkan oleh manusia itu sendiri. Undang-undang yang manusia wujudkan itu hanya untuk maslahah saja, untuk keperluan saja, teknikal, membantu untuk menyempurnakan hukum fiqah. Ini terbalik kan? Terbalik. Hukum zaman sekarang terbalik. Islam itu jadi substantif ataupun sokongan kan? Yang paling tinggi sekali undang-undang biasa. Masalah tu kan. Lepas tu yang cakap itu bersyarat pening. Tuan habis. Ya tuan-tuan ya. Pening. Substantif saja tuan-tuan undang-undang Islam. Payahlah tuan-tuan. Dia kata sokongan. Substantif ni maknanya sokongan tadi undang-undang Islam. Tak. Kita wajib ikut dalam hati kita Islam yang paling tinggi. Al-Islamu ya'lu wala yu'la. Paling tinggi Islam. Ya. Terus. Okey. 1.2 parata. Sambung ayat lagi apa Allah kata dekat situ. Dan bagi ibu bapa si mati, tiap-tiap seorang dari keduanya 1/6 dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Wali abawai likulli wahidin minhuma sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Allah kata apa? Jika seseorang meninggal dunia, dia tinggalkan kedua ibu bapa. Dia tinggalkan kedua ibu bapa. Maka kedua ibu bapanya akan dapat 1/6 bahagian setiap seorang. Jika si mati ada anak. Jika seseorang meninggal dunia, dia ada anak, dia ada mak bapak, macam kes depan saya tunjukkan tadi tu. Maka mak bapaknya setiap seorang akan dapat 1/6. Ya, saya tunjuk apa yang Allah sebut dalam surah Nisa tu. Tak kisahlah, itu yang kita tahu tak ada masalah. Ya. Dia ada anak perempuan, dia ada anak lelaki terpulang. Saya letak dekat sini contoh daripada ayat tadi sebab ada anak perempuan. Dia ada ibu, dia ada dia ada bapa. Bila seseorang meninggal dunia tuan-tuan, dia ada anak saja, tidak kira anaknya anak lelaki ataupun anak perempuan, maka ibu dan bapaknya akan dapat 1/6 bahagian. Ini maksud surah Nisa yang baru kita baca tadi, 1/6 bahagian. Ya tuan-tuan ya. Kalau tak ada anak perempuan, lain cerita dia. Kalau tak ada anak perempuan, tak ada anak lelaki, kalau tak ada anak langsung, lain cerita. Ini yang saya cerita kalau ada anak. Ya. Ada anak, mak bapak confirm dapat 1. Itu sebab tuan-tuan, bila seseorang meninggal dunia tuan-tuan, tanya, jangan tanya isterinya ada ke tak anaknya. Tanya bapak dengan maknya sekali, ada ke tak ada. Jarang orang nak tanya tuan-tuan. Orang jauh tuan-tuan, umurnya panjang, anaknya bocor dulu biasanya. Anaknya meninggal dunia dulu tuan-tuan. Kalau belah-belah sahabat tu tuan-tuan pergi, anaknya muda-muda lagi dah meninggal
ni umur 30, umur 20, bapaknya 60, 70 masih ada lagi waktu tua lagi. Anaknya bukan pangkat kecil-kecil, pangkat besar-besar. Ada rumah, ada kereta, ada motor. Tuan, kalau anak tu tadi tak kahwin, maka mak bapak dia yang akan bulut atuk saka tu. Walaupun dia ada adik-beradik ramai adik-beradik. Ramai adik-beradik. Ni nak cerita ni, dekat kampung ni mesti ada. Dia ada ramai adik-beradik. Dia tak sempat kahwin, tak ada anak tuan. Tak ada anak, ada ramai adik-beradik tuan. Maka harta yang ditinggalkan tadi, motor, kereta, rumah, kebun kelapa sawit, kebun bunga, semua segala harta yang dia ada, peti ais, sofa dekat rumah tu, jatuh ni dekat mak bapak dia saja. Adik-beradik dia dapat saka tak? Adik-beradiknya tak dapat. Sebab ada ibu dan bapak. Buat nak bapak tuan. Buat. Ada satu kes tu tuan, yang meninggal dunia baby tuan ya. Baby. Siapa kata baby tak ada duit? Siapa kata baby tak ada harta tuan-tuan? Baby zaman sekarang tuan-tuan banyak duit. Sekali dia dapat MUI je ribu-ribu tuan-tuan. Kalau orang ini ada sebab jaya tu, ribu-ribu duitnya tuan-tuan ya. Baby ya, baby. Dia tanya dengan saya, Ustaz, anak saya baru meninggal dunia Ustaz. Bayi umur 3 tahun, 2 tahun itu sedang luput. Kurang yang dia tu. Dia tinggalkan duit 3,000 lebih ya. Siapa yang dapat atuk saka? Ada 2 orang adik-beradik perempuan. Dia ada adik-beradik 2 orang. Saya ada, maknya ada. Siapa yang ambil atuk saka? Yang ambil atuk saka tu ialah mak bapaknya sahaja. Ya, mak bapaknya sahaja yang ambil usaha dekat itu. Ya. Ibu dapat 1/6, bapak dapat 1/6, campur asobah. Asobah ni maksudnya bagi. Jadi kesimpulannya bapak dapat 5/6. Paling banyak siapa? Bapak. Kalau si mati tinggalkan kebun wak, siapa yang paling besar bahagiannya? Bahagian bapak. Ada satu kes kat Sepang tu, ya, pegawai kerajaan meninggal dunia, ada mak bapak. Adik-beradik ramai ni, adik-beradik ramai. Bapak ni dapat 5/6. Mak ni dapat 1/6. Masuk dalam geran rumahnya. Rumah teres. Rumah teres kat daerah Sungai Murah bakal baginda tu. Tuan. Boleh tahan. 5 keluar geran, daftar dalam geran. Nama bapak dia, kemudian 5/6 bahagian. Keluar lepas tu nama maknya 1/6. Ya, Tuan Imam. Duit yang disumbangkan untuk anak kecil tadi, yang kata duit bunyi tadi. Bunyi, dia bunyi. Bukan hak mak dia, bukan. Adakah hak anak dia ke atau hak mak dia? Yang biasanya jadi ada mak dia lah yang ambil. Oh iya ke? Tak tahu dah saya yang duit bunyi. Mak dia yang susah melahirkan tu dan dia orang datang. Ini kena dijelaskan dengan akad. Akad pemberian tu dia bagi dengan apa? Kebiasaannya yang saya jumpa, isteri saya lah kalau muyi. Yang saya sendiri, kalau orang datang muyi anak saya kecil, baby, dia bagi pada anak. Dia tak bagi kat bapak. Dia tak bagi dekat bapak. Dia bagi dekat anak. Dia letak dekat perut anak tu. Ya, kalau bagi dekat mak tak payah macam tu, tak payah. Walaupun nak kan, tapi tak payah. Dia letak duitnya tu, sampul tu atas perut anaknya, dia selinkan, betul tak? Kat situ akadnya dia bagi dekat anak ke dekat mak? Saya rasa duit muji dia bagi dekat anak, melainkan akadnya masa pemberian tu, nah Imam, ni RM10 duit untuk kau sebab kau melahirkan anak ni RM10. Itu duit kita. Tapi biasanya dalam masyarakat Imam, saya rasa dia bagi pada anak. Betul? Tak? Kalau saya lah. Betul tak? Betul? Bagi dekat anak ke dekat mak ya? Tapi kalau dia betul bagi dekat mak Imam, duit mak ya, bukan duit anak. Bukan duit anak. Setahu sepengetahuan saya, adat urufnya ialah dia bagi dekat anak lah. Maka duit tu duit anak.
mak enggak mana jangan kau pedal. Mak bedal buat becek di kenduri. Allah pun masalah juga. Kalau ambil kena pulang semula. Ya. Macam kita kenduri, malam tu nak buat kenduri, doa selamat, kenduri tahlil, siangnya meninggal arwahnya. Petang tu, pagi tu masa layat, tak tahu dah istilah Jawanya ada juga tu, pemberian yang pagi-pagi masuk dalam teko tu, dalam jug tu. Kalau dekat bandar sampai 6,000 itu saya serius saya cakap, sampai berebut pun ada. Duit tu bukan dia usaha, dia tu kan dia usaha sebab dia bagi dekat tu rumah. Duit tu boleh ambil belanja untuk malam. Tapi kalaulah kita malam tu perbelanjaannya kita gunakan untuk kenduri kendaraan malam tu, contohnya kenduri tahlil untuk imam datang, masjid sedih datang, kita guna duit arwah dulu. Contohnya kita ambil barang-barang yang arwah baru beli minggu lepas, dia arwah beli beras 20 kilo tak guna lagi, guna untuk malam tu buat nasi ambung contohnya kan. Arwah beli hak arwah lah hak arwah. Lainlah arwah masa beli tu dia kata aku bagi ni dekat engkau timah ni untuk belanja, itulah kita. Tapi kalau tak sempat akad tiba-tiba bocor orang tua tu, beras tu orang tua tu punya lah ya. Maka kalau kita gunakan contohnya barang-barang tu tadi, duitnya si arwah untuk kenduri-kenduri, wajib waris kena ganti balik. Waris kena ganti balik, bayar balik apa yang dah diambil di arwah tu. Sebab harta-harta yang ditinggalkan mati itu semua pusaka. Kalau nak guna boleh, waris kena tahu haknya dan redha untuk belanjakan harta tersebut. Kalau tak, haram. Ada pensyarah politeknik yang tadi jumpa kami berdebat dengan bos saya lah. Bos saya panggil saya biasa kalau buat barang ini. Dia kata apa? Ustaz, sebenarnya kita tak perlu tahu faraid. Kita pergi sahaja pejabat tanah. Pergi pejabat tanah, bahagia je lah. Betul? Buat apa nak tahu faraid? Undang-undang kata tu. Itu undang-undang. Orang Islam wajib kena tahu hak dia sebelum dia datang bicara. Melainkan kalau dia pergi mahkamah syariah. Itu sebab undang-undang kita kata, kalau kita tak tahu faraid, pergi mahkamah syariah dulu. Dekat dengan manggil tu dapatkan sijil faraid. Sebab tak tahu bahagian dia berapa, portion dia berapa, kita tak tahu kira. Tapi kalau dah tahu kira, Pak Imam contohnya kirakan masih seding, kau dapat sekian bahagiannya. Boleh tak kita terus pergi pejabat tanah buat pembahagian? Boleh. Yang tak boleh tu kalau didatang dengan kadang tak tahu apa-apa, main tanda tangan je kurang. Tahu-tahu dah tak ada hak kat tanah padan. Sebab tu kita datang mesti dengan ilmu, kena faham dan kena tahu. Itu sebab Islam mewajibkan kita untuk menuntut ilmu. Masjid sendiri buat masjid macam ni, ilmu macam ni. Ada pengajian faraid, ada kuliah-kuliah macam-macam pasal menagaknya, sebab nak suruh kita tahu. Biar kita datang sana nanti nak buat pembahagian, kita tahu. Bukan datang kosong-kosong. Setuju bahagian merata? Setuju. Ya. Bagi aja lah sama rata. Buat apa nak pening-pening. Ya. Apa yang nak dia bagi sama rata pun tak tahu. Datang peguam suruh tanda tangan borang, tanda tangan dia tuan. Tak tahu apa yang ditanda-tangan. Tuan-tuan, saya kalau tuan-tuan ada buat pembagian harta pusaka keluarga, melibatkan peguam. Bila tuan-tuan ahli waris nak tanda tangan, kena tanya dulu apa hak dia. Jangan nak main tanda tangan. Sebab salah satu perkara yang kita ni hilang hak ke atas satu pusaka kerana kita telah menandatangani satu borang yang sah di sisi undang-undang pentadbiran kita. Bila tuan-tuan tanda tangan pada borang tu, hak tuan-tuan boleh terlepas dengan begitu saja. Ya, patutnya borang tu ditanda tangan di hadapan Pesuruhjaya Sumpah. Tapi tuan-tuan kena ingat, peguam-peguam kita ramai yang boleh jadi Pesuruhjaya Sumpah. Dia boleh mengesahkan, dia boleh bercop dekat situ jadi Pesuruhjaya Sumpah bahawa harta ini telah dibahagikan sekian-sekian cara ni. Okey? 1/6 yang dengan oleh jika semati. Jika si mati itu mempunyai anak, tu ya 1/6 kalau ada anak. Jika si mati tidak mempunyai anak, ni Allah kata apa ya? Jika si mati tidak mempunyai anak, sedangkan
yang mewarisinya adalah kedua ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah 1/3. Apa maksud Allah sebut kat situ, tuan-tuan? Ya. Ini Allah bagi ni ayat ni memang buku, tuan-tuan, ya. Tengok. Kalau dah si mati meninggal dunia, dia tak ada anak. Tak ada anak langsung, tuan-tuan. Maka ibunya bukan dapat 1/6. Ya. Dengan syarat ada anak, ya. Tak ada anak, adik-beradik pun tak ada, ya. Adik-beradik tak ada. Kalau ada pun seorang, ibunya dapat 1/3. Ibunya dapat 1/3. Itu maksud ayat Al-Quran. So, Ustaz, kalau ibunya 1/3, bapaknya dapat berapa, Ustaz? Ini kena tanya dengan Ustaz-Ustaz, kena belajar kita. Imam Syafi'i kata apa? Itu kena belajar, tuan-tuan, ya. Allah tak sebut tentang bapak, Allah sebut tentang ibu je. Ibu dapat 1/3 kalau si mati tak ada anak, ya. So, bapak je dekat sini akan dapat 1/6 campur asobah. Maksud 1/6 campur asobah tu ialah bapak sebenarnya tetap dapat 1/6, confirm 1/6 hak dia berdasarkan ayat Al-Quran yang sebelumnya yang disebut tadi wali abah kedua ibu bapa 1/6. Maka ya 1/6 dengan 1/3, tuan, dia ada baki. Bakinya jadi asobah. Bila dicampur kedua asobah ni, dia akan jadi 2/3. Tuan-tuan, ya. Macam mana Ustaz kira? Pening lah, ya. Ibu 1/3, bapa 1/6 campur asobah. Asal masalahnya dekat sini ialah 6. 6 kali 1, 6 bagi 3, 2. 6 kali 1 bagi 6, 1. Campur bakinya 2 campur 1 baru 3. 6 tolak 3, ada bakinya berapa lagi? 3 bakinya lagi. 3 bakinya bawah sini campur 1, 3 campur 1, 4. Ya. Jadi bahagian bapa akan jadi 4/6. Bahagian ibu 2/6. Ustaz kata bahagian bapa 4/6. Yang ini Ustaz kata bahagiannya 2/3. So now ya Pak, 4/6 ini kecilkan dia dengan sifir 2. Bila dikecilkan dengan sifir 2, dia akan jadi 2/3. Macam mana nak kecilkan dengan sifir 2? Ni 4 bahagi 2 dapat berapa? 2. 6 bahagi 2 dapat 3, dapat 2/3. Ni nak nampak kan? Nampak lah Ustaz. 2/6 saya besarkan 2/6. Kenapa Ustaz kata dekat sini 1/3, tapi Ustaz kira jadi 2/6 ni Ustaz tipu? Bukan. Ni kena belajar. 2/6 besar 2/6. Cuba kecilkan dengan sifir 2. Dia jadi berapa? 1. 2 bahagi 2 dapat 1. 6 bahagi dengan 2 jadi berapa? 3. 1/3. Agak ni senang ni Wak, tak apa, nanti lama-lama kita akan faham.